Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Imam, pengerusi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam satu majlis kuliah khas masjid ini. Saya ucap terima kasih di atas undangan jemputan daripada masjid. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama kongsikan satu petikan daripada surah Yusuf, yang mana kita akan melihatnya daripada pandangan sejarah, kerana sejarah itu di antara ilmu yang boleh menghubungkan kita dengan masa silam. Bukan hanya sekadar kita mengetahui apa yang berlaku pada masa silam, tetapi kita akan mempelajarinya untuk kita berdepan dengan masa hadapan. Jadi ayat yang saya bacakan adalah ayat di dalam surah Yusuf, yang mana apabila Nabi Yusuf ini mendepani ataupun mengalami peristiwa yang getir di dalam hidupnya, yang ianya merupakan satu kisah ataupun satu hikayat yang Allah bentangkan kepada kita, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana asbabul nuzul ayat ini dikatakan ianya diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Jadi cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca surah Yusuf untuk melihat seorang tokoh, yang mana seorang tokoh itu telah bermimpi ataupun telah mempunyai satu potensi untuk menjadi seorang yang terkenal, yang berpengaruh, menjadi seorang nabi, yang mana ianya melihat di dalam mimpinya bintang dan juga bulan dan matahari yang tunduk sujud kepada Nabi Yusuf. Dan apa yang disebutkan di dalam cerita ini, akhirnya Nabi Yusuf itu setelah dikhianati oleh saudara-saudaranya, setelah difitnah, dijual kepada Al-Aziz, difitnah dengan seorang perempuan dan terpaksa masuk ke dalam penjara, tetapi akhirnya ending ataupun akhir cerita Nabi Yusuf ni happy ending. Walaupun kalau kita tengok kepada tambahan-tambahan di dalam tafsir-tafsir yang memuatkan cerita-cerita Israeliat tu, lagilah macam-macam cerita dia dengan Nabi, dengan Zulaikha. Tetapi nak cerita di sini secara umumnya, apa yang Nabi baca sebagai satu biografi tokoh yang dibentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melalui perkara yang sama sebagaimana dilalui oleh Nabi Yusuf. Sebab itulah kita tengok bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf, bila mereka akhirnya terpaksa akur, terpaksa meminta tolong kepada Nabi Yusuf, mereka bertanya. Dan pertanyaan ini direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf.
Ainnaka la anta Yusuf, adakah kamu ni Yusuf? Saudara-saudara mereka berkata, wa qalu ainnaka la anta Yusuf. Mereka berkata, Yusuf berkata, ana Yusuf, aku adalah Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku, iaitu Bunyamin. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah memberi nikmat, mengamankan kami. Kenapa? Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah itu tidak mensia-siakan ataupun tidak menghalang, tidak menghilangkan ganjaran ataupun pahala mereka yang berbuat baik. Jadi di sini kalau kita tengok dalam kisah Yusuf ini yang ditutup di dalam ayat 111 merupakan satu kisah yang perlu dipelajari, yang perlu dipikirkan, sebagaimana arahan Allah SWT dalam ayat ini yang Nabi SAW fikir, tengok, kerana perkara-perkara itu akan ditempuh oleh Nabi SAW. Kerana kisah ini dan juga kisah-kisah Nabi-Nabi yang selain daripada Nabi Yusuf, di dalam Al-Quran disebut, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya adalah pada kisah mereka itu, kisah-kisah mereka itu, iaitulah para Nabi, ibratun, sebagai satu pengajaran, ibrah li ulil albab, bagi mereka yang mempunyai fikiran, yang berakal, yang mengetahui. Kerana apa? Di dalam permulaan surah Yusuf ini Allah SWT menyebut, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Qur'anan Arabian, Quran itu di dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, moga-moga kamu berakal, kamu fikir. Nabi SAW berbangsa Arab, Quran diturunkan dalam bahasa Arab, diterima, dipaham, dan Nabi boleh fikir. Dan kita pun hari ini pun boleh menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab ni bukan satu bahasa yang hilang daripada bahasa dunia. Dia bahasa yang sejak 400 tahun dahulu, 2000 tahun dahulu, yang kekal dari sudut grammar dan sebagainya sampai pada hari ini. Kita boleh berfikir atas kebolehan kita berfikir, itulah dibentangkan kepada kita, inna naqussu alaika nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi, kami bentangkan kepada kamu, menceritakan kepada kamu ahsanul qasas, sebaik-baik cerita, sebaik-baik hikayat, bima auhayna ilaik, sebagaimana kami berikan kepada kamu melalui Al-Quran ini, hadzal Quran, iaitulah wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, pada ketika kamu dahulu tak tahu, kamu alpa kepada cerita ini. Dengan jalan wahyu ini Nabi SAW dapat tahu cerita Nabi Yusuf. Sebagaimana Nabi Yusuf yang menempuh apa yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW pun sama. Dia dikhianati oleh kaum dia sendiri. Yang lawan dia bukan orang lain, pak saudara dia, kan, sepupu sepapat dia, satu kampung dengan dia, satu kota dengan dia. Yang lawan dia bukan orang lain, orang yang mengangkat dia sebagai hakim, yang menjadikan dia sebagai rujukan, yang meletakkan dia sebagai Al-Amin, memberi gelaran Al-Amin. Jadi orang yang lawan dia, orang yang tahu tentang dia, orang yang respect dia, orang yang dekat dengan dia. Tetapi orang yang dekat dengan dia, seumpama berlaku kepada Nabi Yusuf, adik-beradik dia yang dekat, yang rapat, yang sepatutnya berjuang dengan Nabi Yusuf, tetapi menikam dia daripada belakang. Benda yang sama. Kemudian dia terpaksa menempuh perjuangan yang jauh, terpaksa keluar daripada Mekah ke Madinah, terpaksa berperang. Berperang tu bukan berperang dengan Yahudi mula-mula, berperang dengan kaum kerabat dia sendiri dalam peperangan Badar, yang menentukan hidup dan matinya Islam. Dia berperang dengan saudara mara dia sendiri. Nampak tak? Cuma dia bunuh. Dan begitulah apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Fitnah perempuan pun sama juga, yang menimpa isteri dia Aisyah. Jadi perkara ni sama. Kerana apa? Dan di dalam kisah ini terdapat pengajaran. Kalaulah Rasulullah SAW mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf, kita mengambil pengajaran daripada kisah Nabi SAW. Sebab itulah kisah Nabi Yusuf ini, tuan-tuan, bila baca dalam Al-Quran, dia merupakan satu hikayat ataupun satu biodata, satu biografi. Macam orang tulis biografi, cerita seorang tokoh, kan, baca biografi. Contohnya doktor in house yang Dr. Mahathir, Tun Mahathir punya tu kan.
doktor umum. Doktor duduk kat rumah, bukan duduk kat klinik, duduk kat rumah. Tebal, saya rasa dekat 1000 muka surat. Tuan-tuan dah baca lah? Saya baca. Walaupun tak habis, saya baca lah. Dan kita boleh mengenal bagaimana ketika dia duduk di dalam satu jangka masa sejarah, period sejarah yang kita tidak berada, iaitulah sebelum merdeka. Bagaimana orang putih, bagaimana perasaan rendah diri orang Melayu, itu boleh tahu. Walaupun kita tidak bersetuju dengan dia, tetapi dia mencatatkan satu perjalanan sejarah yang kita tidak berada pada satu ketika. Dan dia cuba mencatatkan pada perkara yang benar lah, kan? Walaupun ada interpretasi, takkan dia nak cerita benda yang buruk tentang dia, tetapi perjalanan sejarah itu kita tahu. Jadi dalam cerita Nabi Yusuf ni macam itulah, dia berkecil sampai ke besar, sampai jadi menteri. Nampak? Sedangkan dalam surah Muhammad tidak begitu. Nak menunjukkan bahawa Allah lah yang mengutuskan wahyu ini, yang memberikan wahyu melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam surah Muhammad ni Nabi tak boleh reka. Sebagaimana cerita dia tak letak. Dalam surah Muhammad ni cerita pasal ingatan kepada mereka yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatan supaya terus bersama-sama dengan Nabi. Jangan lari daripada perjuangan Nabi. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Itu ayat terakhir dalam surah Muhammad. Kalau kamu berpaling, Tuhan akan ganti dengan kaum yang lain dan mereka tidak jadi macam kamu. Banyaklah ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan itu. Bukan cerita pasal hidup Nabi tak. Nampak? Menunjukkan hikmahnya di sini menunjukkan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah, bukan datang daripada Nabi. Kan? Dan oleh kerana hikmah pengajaran kisah ini mesti dibukukan dengan lebih detail. Kerana apa? Kerana kisah para Nabi ini Allah Subhanahu Wa Taala khususnya cerita tentang Nabi Yusuf ni Allah cerita dengan detail. Sebagai apa? Maka haditsan yuftara. Bukanlah cerita ini kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran ini sebagai kisah yang direka-reka. Maka haditsan yuftara. Bukanlah ianya sebagai satu hadis, cerita yang ataupun narration yang naratif yang diada-adakan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi ianya membenarkan apa yang telah berlaku dahulu. Membenarkan apa yang telah diceritakan terdahulu. Sebab itu cerita Nabi Yusuf ni, kalau kita tengok kepada cerita-cerita Israeliat yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, cerita tu ada. Cumanya kadang-kadang berlaku tokoh tambah lah yang kita terpaksa sama ada menolaknya kerana bertentangan dengan nas ataupun KIV tawakuf kepada cerita tu sebab tidak ada pembenaran ataupun pengharamannya daripada Al-Quran. Nampak? Begitu. Tapi cerita tu ada, membenarkan apa yang berlaku dan juga sebagai wa tafsila kulli syai', sebagai satu pendetailan, menerangkan dengan sebenar-benar jelas detail pada setiap sesuatu. Jadi cerita pasal Nabi Yusuf dari daripada kecil, remaja dia, besar sampai dia jadi menteri, itu cerita dia satu-satu. Bagaimana dia dialog dalam penjara, dialog dia dengan Al-Aziz, dialog dia dengan dengan saudara dia, dengan ayah dia. Seorang yang mendapat satu vision. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita nak belajar daripada awal cerita Nabi Yusuf ni, kalau kita dapat sesuatu perkara yang kita rasakan bahawa ianya boleh memberikan satu penceritaan ataupun ada melambangkan potensi kita pada masa depan, yang mana kalau kita nak ceritakan perkara ni boleh menyebab berlakunya fitnah, kita kena reserve dulu. Kena buat cerita berkaitan dengan mimpi lah, mimpi jumpa Nabi lah. Kadang-kadang kita tengok orang kita ni kuat sangat. Ceramah ke dulu cerita-cerita dia jumpa Nabi lah, jumpa wali tu apa semua. Tak? Kadang-kadang dia mengundang fitnah daripada khalayak. Kan? Dia cerita niat dia baik. Kan? Nabi Yusuf kalau niat dia baik, dia memang niat baik. Kalau boleh nak kongsi dengan siapa? Dengan adik-beradik dia. Tak? Berceramah macam tu juga. Kalau boleh nak kongsi dengan semua orang supaya dia tahu apa yang dialami oleh dia. Tak beritahu. Bukan nak timbulkan fitnah, tetapi perbuatan itu mungkin menimbulkan fitnah. Dan hari ini pun terjadi macam-macam orang kata. Betul tak? Macam orang kata. Dan yang paling pentingnya bukan tak bagi cerita pada siapa? Pada orang yang boleh dipercayai, satu. Dan yang keduanya, orang yang boleh memberikan penjelasan dan bimbingan kepada apa yang dialami ataupun mimpi yang kita dapat. Sebagai Nabi Yusuf, dia dapat mimpi itu, dia cerita pada ayah dia kata, jangan cerita ke orang. Maknanya dia guide Nabi Yusuf. Kerana apa? Mimpi kamu ni
Menyebabkan kamu banyak dapat musuh, dan musuh kamu di kalangan adik-adik kamu sendiri. Nampak? Kita cerita pada orang yang khusus je, benda-benda sebab benda ni bersifat khusus. Nampak? Bersifat khusus. Sepatutnya kita mengambil pendekatan begitulah. Kan? Ataupun kita mencerita dalam keadaan umum, orang tak tahu yang kita ni bermimpi ataupun tak bermimpi pun boleh juga. Tapi kalau kita cerita A to Z tentang kita, orang pun malas nak dengar dah. Satu ataupun menimbulkan fitnah. Walaupun perkara tu betul. Senang aja kita nak ambil secara langsung, kan, pegangan kita. Baik. Kerana ia merupakan satu pentitilan sebagai sesuatu dan sebagai satu petunjuk, wahudan wa rahmah, dan juga rahmat. Bagi siapa? Ya qaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman. Jadi kita nak berfikir ni, kita kena beriman. Pertama sekali kita beriman cerita ni betul. Nah, kita fikir. Barulah kita akan mengasah pemikiran kita itu di atas benda yang betul. Sama juga apabila kita mendapat sesuatu berita. Kalau kita nak menganalisis ke, nak mengupah ke, pastikan cerita tu betul dulu. Cerita tu betul, fakta tu betul. Kalau fakta tak betul, lepas tu kita ulas macam-macam. Hebatlah kita mengulas. Tapi kita mengulas atas fakta yang tak betul. Jadi analisis kita akan salah. Kesimpulan kita akan salah. Betul tak? Kita pastikan betul. Tabayun tu penting. Pastikan dulu perkara tu betul, fakta je betul. Cukup fakta baru kita nak ulas. Kalau kita nak buat ulasan dari segi ilmiahnya, akademiknya begitu. Dan dah bukan sudut akademik lah, pada sudut kita kena pegang lah. Ilmiah ni ilmu kan, untuk semua orang. Perkara yang sedemikian. Beriman dengan cerita ni, dan kita akan tengok kebenaran yang berlaku kepada Nabi Yusuf ini dibenarkan dengan apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita lengkap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini antara lain terbuku pada 6 kitab hadis ataupun kitab Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, kan? Ada 6 banyak jilid. Lepas itu dibuat lagi oleh ulama-ulama ataupun penulis-penulis sirah, antaranya Ibnu Hisham, Tugu dia Ibnu Ishaq, yang mengarang kitab Al-Maghazi, yang mana cerita-cerita berkaitan dengan peperangan, dan diurut ataupun ditulis cerita Nabi ini sejak daripada kecil sampai dia wafat. Tapi orang lain tulis kan? Orang lain tulis kan berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada catatan Al-Quran, dan banyaklah buku-buku kemudiannya dalam kutub kanah kita yang moden hari ini, yang mengambil sumber-sumber itu sama daripada Al-Quran, daripada sunnah ataupun penulisan sirah daripada ulama-ulama ini, ataupun daripada tafsir ke, Ibnu Katsir ke, Tabari dan sebagainya, untuk ditulis sebagai satu cerita yang jelas daripada sejak kecil sampai Said Ramadan Al-Buti, apa lagi, Saifur Rahman, Mubarak Furi, yang mengarang kitab Rahiqul Maktum, yang mendapat anugerah nombor 1 oleh kerajaan Arab Saudi pada tahun 70-an, yang tuan-tuan boleh beli tebal ni, diterbitkan oleh Yadim, translate dalam bahasa Malaysia. Kalau tak boleh bahasa Arab lah, sebab cerita sejarah ni kan, dah lah bahasa Arab tak apa nak kemas, duk belajar bahasa Arab lagi, habis gitu je masa. Dan kita tengok bagaimana penulisan ini dia merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis, merujuk kepada sumber-sumber yang mutabar ni, dan lengkap cerita tu. Dan apakah dengan itu hikayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita perjuangan Nabi dan cerita perjuangan para ulama, cerita para sahabat, cerita para wali-wali, ada semua orang tulis, betul tak? Tidak cuba diambil ibrahnya. Apakah tidak cuba diambil pengajarannya daripada orang yang selepas daripada mereka? Sudah tentulah mereka mengambil pengiktibaran. Sudah tentulah kita juga cuba mengambil pengiktibaran. Kita cuba menyukat ataupun mengukur perjuangan seseorang itu melalui apa yang kita boleh iktibar daripada perjuangan para rasul, perjuangan para nabi, perjuangan para ulama, mujahid terdahulu, untuk melihat kepada mereka. Walaupun pada ketika mereka itu berjuang, macam-macam orang cakap. Sebab itu Nabi SAW ketika dia berjumpa dengan Adi bin Hatim, dia mengatakan kepada Adi, "Wahai Adi, aku tahu kenapa kamu tak masuk Islam. Kerana Islam belum menang lagi. Sebab ketika itu orang tak menang, Nabi tak menang, kita tak nak sokong Nabi." Sebab itu bila Nabi jumpa kabilah-kabilah Arab pada ketika musim haji, Nabi tanya, Nabi ajak dia kepada Islam.
Jadi mereka bertanya kepada Nabi, apa yang kamu bawa wahai Muhammad? Aku bawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas mereka ada yang menjawab mengatakan bahawa sayuharibukal Arab wal Ajam, orang Arab dan orang Ajam akan memerangi kamu. Ada yang mengatakan kami tak mampu, wahai Muhammad. Ada yang mengatakan kalau menang besok nak bagi apa wahai Muhammad. Nampak? Ketika itu orang ragu-ragu. Dah, sama juga dengan pejuang mujahid kita ni. Dah, lempar batu. Pokok Palestin ni bila nak menang? Bila perkataan ni keluar? Bila perkataan ni keluar? Tuan-tuan ingat tahun 1980-an, 87, 88 ketika started, ketika bermulanya intifadah ni, orang beleceh je. Orang beleceh je. Macam mana boleh lempar batu oleh Allah Israel? Tapi setelah lebih kurang 40 tahun berlalu, Ismail Haniyeh baru ni dia warning. Kalau buat lagi dia akan serang sempadan Israel itu, bandar-bandar Israel itu dengan peluru berpandu. Macam mana sebuah negara kecil yang terkepung dijajah boleh menghasilkan peluru berpandu? Dulu hanya melalui lemparan batu-batu. Kenapa? Kerana dia Dia terpaksa melalui satu jangka masa yang lama dalam perjuangan. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan latabauka walakin ba'udan alaihi musyaqah. Kalaulah sekiranya qasad apa benda yang kamu nak ni cepat dapatnya, habuan yang kamu nak ni cepat sampai, dan perjalanan yang kamu ikut itu cepat sampainya pendek, nescaya latabauka, nescaya mereka tu ramai akan ikut kamu wahai Muhammad. Walakin ba'udan, tetapi dia jauh. Alaihi musyaqah, di atas mereka itu penuh dengan kesukaran. Aspek itu kita tengok juga di dalam sejarah ini, orang-orang yang berhijrah terlebih dahulu, mereka mempunyai darjat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan yang masuk Islam selepas daripada Fathul Mekah. Masuk Islam sah, masuk Islam, tetapi darjat keislaman mereka itu berbanding dengan orang yang berperang bersama Nabi, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lebih baik, lebih besar pahala dia. Nampak tak? Sebab ketika susah tak ada orang nak berjuang, dah menang pakat join, lepas itu berebut. Berebut. Apa yang saya kata buat? Tengoklah sejarah Nabi. Dah. Ketika Nabi berperang apa semua, nanti adalah berlaku sangat perkara-perkara ini, tetapi bila dah menang, dah buka kota Mekah, berlaku peperangan Hunain, dapat harta rampasan yang paling banyak dalam sejarah Islam, ada tak puas hati, ada yang mempertikaikan cara Nabi membahagikan harta rampasan perang. Nampak? Dia bukan berebut. Benda ni sama, dia pulang tak pulang. Ada tak yang khianat dalam perjuangan Nabi? Ada. Tukang tulis wahyu pun lari ke Mekah. Abdullah bin Abi Sarah lari. Yang tukang tulis wahyu ni bukan orang kaleng-kaleng. Benda tu berlaku. Kenapa berlaku di zaman Nabi terdahulu? Sebab itulah Allah SWT cerita kepada Nabi ni, cerita pasal Nabi Yusuf. Sebab itulah kita ni menjadikan sunnah ataupun sirah Rasulullah SAW ni sebagai panduan kita untuk melihat perkara-perkara itu secara lebih tafsil, secara lebih detail, khususnya dalam kerangka zaman akhir zaman ataupun zaman moden hari inilah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau tengok kepada ayat yang saya bacakan pada mula-mula tadi, di mana Nabi Yusuf ini mengangkat ibu bapa dia, letak atas singgasana, dan kemudiannya dia tunduk, sujud, hormat kepada kedua ibu bapanya, dan berkata kepada kedua ibu bapanya, ya abati, wahai ayahku, dia berkata kepada bapaknya, haza ta'wilu ru'ya, inilah tadbir, takwil mimpi yang aku beritahu kepada kamu sebelum ini. Ini hasil dia. Min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan ianya sebagai satu kebenaran hak, yang real daripada sebuah mimpi, yang real daripada sebuah mimpi. Qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni, dan dialah yang berbuat baik dan denganku ketika mana dia mengeluarkanku daripada penjara, dan seterusnya lah. Baik. Dan dia berkata, inna rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Tuhanku berbuat baik ataupun bersikap lembut kepada orang yang dikehendakinya. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nampak? Maknanya
Nabi Yusuf ni dia capai. Baik, di dalam perjuangan ada yang mencapai sebagaimana terjadi kepada Nabi Yusuf, jadi menteri. Ada yang dapat jadi seorang ketua negara sebagaimana Rasulullah SAW. Ada yang jadi raja, yang menguasai jin dan manusia sebagaimana berlaku kepada Nabi Sulaiman. Yang menguasai singgasana, kerajaan yang hebat Nabi Daud. Tak. Ada nabi yang tidak ada apa-apa pun. Ada nabi yang 3 orang, seorang je mengikut dia. Wajah aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surah Yasin, tengok dah. Ada 2 orang nabi yang dihantar oleh Allah, seorang nabi diperkuatkan dengan nabi seorang lagi. Dah. Kemudian hanya sampai 3 orang datang. Akhirnya habis kena bunuh. Yang tukar ikut dia seorang. Adakah mereka gagal? Mereka tidak gagal. Dalam perjuangan Islam tidak ada erti kegagalan. Sebab itulah orang yang ikhlas kepada Allah SWT dalam perjuangan agamanya, dia tak minta benda ni. Walaupun orang tuduh dia minta. Walaupun orang tuduh Mat Kilau ni, baru ni cerita Mat Kilau kan. Apa sebab dia kalau ikut penjajah Inggeris? Sebab dia hilang hak untuk mengutip cukai. Apabila wilayah kawasan dia tu dibunuh, tu dirampas, Tok Gajah ni dia beri wilayah Tok Bahaman di kawasan Lancang, Temelong. Diberi hak kerana mereka ini adalah pembesar-pembesar yang berjaya menaikkan Tuan Ahmad daripada dalam peperangan dengan Wan Mutahir. 2 orang adik-beradik ini berebut kuasa. Apabila matinya Bendahara Tun Ali ni, yang berlepas diri daripada pemerintahan Johor, sebab Johor yang menaungi Pahang. Bila Johor ni lemah pada tahun 1830-an, bukan macam tu, 80 saya tak pernah ingat. Maka mereka berebut kuasa dan mereka ni berjaya menaikkan Raja Ahmad. Wan Ahmad dia jadi raja dan diberikan hak apabila British cuba masuk dengan memperkenalkan ataupun memaksa raja untuk menerima sistem residen 1888. Sebab tu kita tengok sejarah ni. Sebelum kata dia orang ni kemaruk nak makan duit, hilang hak, mereka setuju pada peringkat awal. Menyerahkan tetapi dengan beberapa syarat. Tetapi Inggeris tipu lagi. Berapa kali tipu? Tak boleh lah tipu banyak kali. Manusia ni setakat kali tipu boleh lah dah. Orang beriman ni Nabi kata tak boleh kena patuk daripada ular daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Dah tahu dah tempat tu kena patuk dulu, pergi ulur tangan juga. Bodoh lah. Bodoh lah. Tak tahulah kalau tuan kata cerdik. Tidak ada maruah yang menyebabkan mereka bangkit. Kalau mereka nakkan dapatkan dia punya hanya untuk hak untuk mereka bekerjasama dengan British. Tak. Mereka boleh bekerjasama dengan British. Sebab kita tengok 1824 perjanjian Inggeris Belanda Raffles, 1874 perjanjian Pangkor, 1891 ataupun 1888 ini bermulalah rasa tak puas hati menyebabkan 1891 sampai 1894 mereka melakukan pemberontakan. Dia katakan pemberontakan, perjuangan. Pembesar-pembesar di Pahang terdiri daripada 3 orang. Yang mana Inggeris menghadapi masalah yang besar. Yang lain-lain dalam sejarah British Malaya ni semua mereka boleh tumpaskan. Mereka boleh hapus. Mereka boleh bunuh 3 ekor ni. Minta maaf lah, 3 orang ni tak boleh tak boleh hapus. Dan menaikkan pemberontakan lain, antaranya di Kelantan pada tahun 1915, Tok Janggut dan juga Abdul Rahman Limbong. Ada kaitan tu. Mendapat aruhan, geruh. Zauk daripada perjuangan 3 orang pembesar ni. Itu nak kata walaupun British kata mereka ni kemudian, sebenarnya tidak begitu. Sebab mereka meletakkan perjuangan mereka hanya kepada Allah SWT. Sebab itu kalau kita tengok kepada wasiat Mat Kilau, mengikut jawatan kuasa yang menyiasat tentang memastikan dia di sama ada Mat Kilau ataupun tak, ditubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menyiasat. Bukan orang kampung pakai beritahu dia Mat Kilau. Tak. Ada jawatan kuasa khas yang diwakili oleh antaranya profesor-profesor di universiti. Ko Kai Kim, Taib Osman, profesor, seorang profesor Cina saya tak ingat. Pakar dalam ilmu jiwa. Nak tengok sama ada orang tua ni nipu ke tak. Mana tahu, dia boleh cam lah nipu tak kan. Ahli ilmu jiwa, dia tahulah kan. Jawatan kuasa. Lepas tu 3 orang. Mat Kelantan, apa tu lagi? Apa tu, Raja Ibrahim, Mek Munah,
yang berumur 100 tahun lebih dah ketika itu untuk pastikan sama ada ini mak kilau ataupun tak. Dan pembuktian-pembuktian daripada mereka ini direkodkan dalam jawatan kuasa itu. Jawatan kuasa itu yang ditumbuhkan oleh kerajaan Pahang. Siapa yang memberikan laluan sudah tentulah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Walaupun dalam sejarahnya mereka ini terpaksa digunakan oleh British untuk mengisytiharkan bahawa mak kilau inilah sebagai penderhaka atau pemberontak. Terpaksalah sebab mereka terkepit dengan British. Kalau mereka lawan British, mereka kena letak ke tepi, orang lain pula jadi raja. British pernah buat. Nampak? Kan? Jadi pemberontak-pemberontak ataupun pejuang-pejuang Pahang ni, walaupun mereka tahu keadaan macam itu, mereka taklah secabul mulut mengatakan bahawa raja ni adalah baru British, sebab mereka tahu keadaan raja ketika itu. Dan raja pun memberikan perkenan untuk siasat, dan raja memberikan pengiktirafan dengan meletakkan payung merah, payung putih dengan hitam itu sebagai lambang kerajaan negeri Pahang pada ketika hari pengkebumian mak kilau. Dia isytihar pada Disember 1969. Apa dia peristiwa besar pada tahun 1969? Kalau tuan-tuan tahu peristiwa ini, tuan-tuan boleh buat connection, kaitan dengan peristiharan ini, menunjukkan bahawa kita baca Al-Quran dalam keadaan tadabbur. Kita berfikir. Kalau tidak, kita setakat baca macam tu je lah. Mana kita tidak kreatif, tidak kritikal dalam menangani sesuatu peristiwa sejarah. Sedangkan Tuhan suruh kita tengok macam mana jadi macam tu. Kenapa? Tahun 69. Kan? Jawatan kuasa ditubuhkan pada bulan Februari atau Januari tak silap saya tahun 1970. Diisytiharkan setelah 8 bulan. Pada Ogos, lebih kurang dalam 8 hari bulan ataupun 6 hari bulan Ogos 1970. 16 hari bulan mak kilau pun ni tinggal. Ini. Mengikut catatan-catatan tu, mak kilau ni seorang yang sangat ikhlas. Antara pegangan dia adalah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia serah betul diri dia tu kepada Allah yang satu. Lam yalid wa lam yulad. Dia beramal. Amalan dia, pegangan dia. Dia beramal dengan zikir ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Allahu latifun bi'ibadihi. Rabbi latifun lima yasha. Siapa kata ni? Tak. Inna Rabbi latifun lima yasha. Tak. Orang yang mengungkapkan zikir ini, ya Latif, ya Kafi. Ya Latif yang maha lemah lembut, yang mencukupkan. Tak. Jangan ya Kahfi pula, jadi gua pula. Tukar pula. Ya. Ya Hafizu ya Syah, ya Hafizu ya Syah. Kan kita duk baca lirik tu kan. Amalan dia. Dalam satu perjumpaan antara Menteri Besar Pahang ketika itu, Datuk Yahya Muhammad Said jumpa dengan mak kilau, dia tanya, Aki, apa hikmah baca surah, apa hikmahnya duduk zikir ya Latif? Sebab mak kilau ni ketika dia sakit tu dia zikir tu je, antaranya lah ya Latif, ya Latif. Adakah ia ada sesuatu kena mengena dengan jata negeri Pahang? Jata tu, jata lumbur negeri Pahang tu yang ada gajah, yang ada gading, lembing tu kan. Jadi ya Latif tu. Mak kilau kata apa tak? Tak ada apa-apa. Itu hanya wirid dia. Kalau kita baca pada surah Yusuf ni, Allah kata apa? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf ini bersifat latif, lembut kepada orang yang dikehendaki. Khususnya kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Muhammad, dan kepada siapa saja yang mengikut para Nabi dalam memperjuangkan Islam. Kalau kupas ya Latif ni panjang lah kan, hikmah dia untuk mendamaikan, untuk mententeramkan anak-anak yang degil, memperbaiki perkahwinan. Tak,
ketika kilat sabung menyabung, baca ya Latif. Dia bergantung kepada Allah SWT. Kenapa? Sebab fitrah manusia ni memang takut. Sesama manusia takut, tetapi oleh kerana dia letak takut itu kepada Allah, bergantung kepada Allah SWT, hilang rasa takut dia kepada manusia. Dalam satu interview yang sama juga, ini interview oleh wartawan. Wartawan tanya Mak Kilau, Aki, ketika lawan British, takut tak? Takut? Dia kata takut. Menyebabkan orang terkejut. Kan? Wartawan terkejut, ini benda pula ni. Nampak berani sangat. Istihar berani, kata Mak Kilau takut. Kan? Mak Kilau kata, takutlah. Sebab dengan takut tu kita boleh jadi orang. Kita jadi orang tu dengan sebab takut. Kita tahu nilai takut dekat mana nak letak. Sebab takut itulah antaranya kita tak perlu bercakap perkara yang kita tahu semua. Sebab Mak Kilau kata, kalau tak tahu satu perkara, diam. Kalau tahu pun diam. Tinggi pasal apa tu kan? Kita ni pantang tengok tajuk ulas terus. Betul tak? Tengok tajuk ulas terus kita je. Tak tunggu dah. Kita dah paling laju betul. Post pula hal lain pula mengukuhkan kita. Tahu benda betul tak betul. Sebab apa? Begitulah. Dia bersifat berhati-hati. Dan merupakan satu adab. Adab. Takkan semua nak beritahu orang. Sebab tu cerita Nabi Yusuf ni, jangan beritahu. Apa nak beritahu semua orang? Walaupun benda ni kita boleh beritahu, tapi kalau kata beritahu ni, jadi nampak kepuji pula kita. Nampak kita nak makan puji orang. Atau memecahkan strategi kita. Tak ya? Nampak tak kita belajar daripada Rasul Yusuf? Nampak tak seorang tokoh yang kita nampak dia leceh je, duk pegang kerih je, tapi cara pemikiran dia advance. British pun tak buat perkara yang sama. Tak buat cerita. British tahu Mak Kilau ni hidup. Bukti pada tahun 1963. Sejarah. Waris Mak Kilau ni bekerja di London dengan BBC sebagai pembantu penyiaran. Sebab negeri-negeri tadi dijajah oleh British ni dia bagi BBC radio tu kan, kalau nak belajar bahasa orang putih, Queen English pure lah, England orang kata ni. Itulah BBC lah. Dia bercakap masalah kan. Bus station. Tak kata bus. Bus tu Amerika, bus. British. Dia kata your great grandfather Mak Kilau still alive. Siapa yang kata? Orang pencen dari MI5. Satu badan perisikan British. 1963. British tahu. Apa perlunya British kata Mak Kilau hidup? Hanya membuka pekor bahawa British gagal tangkap Mak Kilau. Betul tak? British boleh fikir macam itu sebab British cerdik, intelligent, sebab tu boleh jajah orang. Sebab tu dia boleh jajah orang. Kalau bodoh tak jajah orang. Cerdik mana boleh. Sebab tu Mak Kilau pun, kalau kamu cerdik aku pun tahu juga, aku tak cerita kau kan. Ada sumpah aku tak cerita kau. Tak reveal identiti. Nampak? Sebab itulah Raja Ibrahim itu yang dipanggil Pak Him apa semua tu, sebagai saksi untuk membenarkan dia adalah Mak Kilau. Ketika jawatankuasa panggil dia, bawa daripada Besut ke Kuantan untuk mengenal pasti. Dalam perjalanan tu Raja Ibrahim ni sebab dia dengar nama Mak Kilau. Dia yang jaga Mak Kilau ketika Mak Kilau pergi ke Terengganu. Mak Kilau dia pernah berjumpa dengan Tok Pu Paloh di Kuala Terengganu, penasihat agama khas kepada Sultan Zainal Abidin di Terengganu, yang memberikan motivasi, memberikan senjata kepada mereka untuk mereka lawan balik. Perjalanan Mak Kilau ni dia banyak, termasuk dengan Bahaman daripada Lubuk Terua dirancang, Jeram Ampai di Kuala Temelai sampai ke Pasir Raja. Dia ada kubur dia di situ. Dan kubur dia dijerantuk di Bulu. Itu yang paling ramai yang terlibat. Lebih kurang 201 kampung habis dibakar. Kamu bakar. Ada parit tu ada lagi. Tuan-tuan boleh buat rombongan. Kita tengok. Kan? Ada. Raja Ibrahim cerita hebatnya Mak Kilau begini. Bila dia jumpa dengan Mak Kilau,
Setelah dia mengenal pasti mak kilau, daripada tanda-tanda dia, luka di lengan dan juga di peha dia, dia cerita lagi tentang mak kilau. Di depan mak kilau. Mak kilau kata apa? Dah, berhenti. Jangan cerita. Nampak? Manusia yang jaga kehebatan dia. Kita pakat nak cerita belaka, kena pula kita jadi pendekar, betul tak? Oh, aku dulu. Bom. Satu. Raja Ibrahim tu diam. Ini dicatat dalam report ni tuan-tuan, report ni mengesahkan. Diam. Bila jawatankuasa tanya kenapa diam? Tadi cerita bukan main lagi. Aku hormat guru aku. Dia hormat guru dia. Kita dengan guru hari ni, kadang-kadang sistem pendidikan kita ajar supaya kita tanya cikgu ataupun kita dah. Kalau boleh kita lebih tahu daripada cikgu kita nak tunjuk. Mungkin ada betulnya pada sesetengah perkara, kan? Tetapi kadang-kadang dia melanggar adab. Patut kita dengar dulu. Dah, kalau guru kita bagi jadi kita diam. Tapi hari ni tak. I beg to differ, sir. Oh, kemain tu okey lagi tu. Alah, cikgu. Dah. Saya balik, saya saman cikgu. Hari ni. Itu bukan adab kita, tuan-tuan. Dah tak? Kita tak kata cikgu benar semua, tak. Tapi adab mesti lalu macam tu. Memang ada cikgu-cikgu yang problem ada. Kan? Tapi adab asalnya begitulah dengan guru. Bagaimana Mak Kilau diceritakan oleh Mak Kelantan ketika dia bersama-sama dalam perahu untuk masuk ke Siam. Atas Sungai Golok. Siam tak nampak Mak Kilau. Siam tak nampak Mak Kilau. Bukan dia belajar kebatinan. Dia tak belajar kebatinan kerana mungkin Allah beri kepada dia karamah. Pertolongan, maunah dan sebagainya kepada Mak Kilau. Lantaran ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ni kebal apa semua ni mengambil ilmu kebal, dia tak akan luka lah. Dia luka sini, luka. Nabi pun luka. Bila saya sebut macam tu, bukan saya nak kata Mak Kilau Nabi kan, bengong lah. Cara fikir tak betul tu. Ini ustaz ni nak katakan Mak Kilau ni Nabi ni, setaraf dengan Nabi. Nabi ni manusia paling sempurna. Mak Kilau berjaya, tetapi dia tidak sempurna. Dia berjaya dari segi apa? Sebab dia berjaya memegang perjuangan dia sampai akhir hayat dia. Dia tidak berjaya jadi menteri. Kalau dia hendak kepada pengiktirafan ketika mana Malaya merdeka pada tahun 1957, dia pun bersama-sama dengan orang yang keluar untuk menyambut kemerdekaan di Kuantan. Pada ketika itu, sepatutnya dia katalah, saya juga, saya Mak Kilau. Dia pilih dah hujung-hujung. Rasa dia tak ada can nak hidup dah. Hidup dia dah akhir dah. Baru dia beritahu. Itu pun sebab dia tertentu. Terpaksa dia melanggar sumpah dia bersama dengan Tok Bahaman. Tok Bahaman ketika dia hidup lagi, iaitulah Tok Pramu, Tok Guru Pramu di Kuantan, yang mati pada tahun 1977 kalau tidak silap saya. Dan hubungan dia dengan Tok Pramu ni berjalan terus sehingga sebelum dia berisytiharkan diri pada tahun 1969 itu, menantu Mak Kilau ni pergi jumpa dengan Tok Guru Pramu dan beritahu kepada Tok Guru Pramu, Tok Bahaman itu bahawa Mak Kilau ni dia nak keluar. Nak keluar apa? Keluar daripada perjanjian dia. Sebab dia nak isytihar. Menyebabkan Tok Pramu marah. Sama-sama berjanji. Sumpah. Tengok tuan-tuan pegang sumpah. Dia kata orang dulu ni nak mati dah agaknya. Orang di hulu ni nak mati. Maknanya orang dahulu ni Mak Kilau dulu kat hulu. Jerantuk ni kawasan hulu. Temeluh ni hilir. Ataupun lancang ni bentuk yang bertemu di Temerloh tu sebab anak ataupun sungai Semantan tu kualanya di Muara, kualanya di Sungai Pahang, di kawasan Temerloh tu. Bukan Sari Temerloh, kawasan-kawasan tu lah. Tuan-tuan boleh pergilah melawat. Tengok, hari ni Masjid Mak Kilau tu dijadikan tapak untuk sekolah tahfiz dan juga sebagai pusat equestrian, ada kuda kat situ. Tepi Sungai Pahang. Masjid tu ada lagi. Bangunan sikit tak silap saya ada. Boleh pergi. Saudara, kita nak tengok pahlawan-pahlawan kita ni yang dia bawa balik pada perjuangan Islam. Dia kan bawa perjuangan lain. Dia bukan letak pada kerih dia. Kerih Mak Kilau ni dia macam sundang. Dia bukan lok yong. Dah masuk azan dah?
Pada masuk putih lah. Ha? Nak azan sambung lagi ke ataupun kita sambung biar azan kemudian tak payah azan sembahyang. Boleh. Pulang tuan-tuan lah. Tapi kalau dah siaran terkendala ni kadang-kadang saya terlupa lah. Mana tadi? Kita dah makin lama makin tua ni tak ingat. Dia putus sikit tu habis. Keris. Keris ni boleh mendepas, boleh bukan keris dia tu. Dia macam sundang, dia lurus. Tuan-tuan tahu tak? Keris yang berlengkuk-lengkuk banyak tu dia ada makna dia. Yang 13 siapa punya, raja punya. Yang 5 punya orang pandai bercakap. Yang 3 Tok Pendekar punya, lok dia tu. Tapi makilah tak ada lok tu. Dia keris dia kelurus macam kiri kanan boleh. Boleh. Dia nipis. Dia boleh tebang pokok kecil-kecil lah. Anak-anak pokok dia boleh buat pakai keris. Keris. Maknanya dia multi purpose keris tu. Keris hak raja yang besar-besar ni tuan-tuan tahu apa? 81,000 sebiji keris. Tak percaya? Pergi buka YouTube. Cari keris. Harga 81,000. Siap dengan dia punya resit lagi. Saya kata benda ni saya memang ada rujukan, saya tak cakap. Benda-benda yang saya tak tahu tak cakap. Yang tahu pun kadang-kadang saya tak bercakap tu sebab takut benda ni jadi fitnah. Ni tengok. Keris mak kilau dia biasa je. Dan menurut cucu dia tidak ada benda dalam keris ni. Kita ni susah sangat nak bersilat, takut ada hantu lah nak main keris, takut berhantu. Benda ni halal. Sebab kita orang Melayu pakai keris. Orang Arab pakai pedang. Keris ni istimewa je, main-main keris. Dia boleh bawa ke mana saja. Pedang ni nak bawa gelak orang. Musuh orang kelukir. Betul tak? Keris ni orang boleh sisik je kecil kan. Keris. Istimewa keris. Dah. Di mana ia didengar, di mana ia dilihat, di situ ia sampai. Itu keris. Malam-malam pun boleh pakai keris. Mak kilau ketika dia tidur di Rusila, Masjid Rusila. Ada akaun dia, ada orang beritahu. Dia pernah sampai ke Rusila, dia tidur dalam keadaan keris letak atas dada dia, keris tak ada. Keris tu lah. Maknanya dia bukan tak percaya pada semua orang, tapi dia berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia kata dia takut. Tapi sebab takut itu, ar-raja itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengharapan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Sebab itu adalah fitrah perjuangan. Ini nak tunggu kebal baru berani berjuang. Nak tunggu ada tangkai baru berani. Tak boleh tuan-tuan. Yang pentingnya kita berperang. Kita kena get ready pada benda yang sangat asas dalam kehidupan kita. Iaitulah benda-benda yang tadi lah. Kalau kita ada kuih-kuih lah. Fasta'idhu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Anturhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Naklah kamu get ready dengan kuda-kuda kamu yang tertampat. Ready. Benda yang basic lah. Bukan sebab pakai kuda je. Pakailah kita kebal lepas tu. Tapi kuda tu mesti ada lah. Benda yang basic. Kerana Allah akan memberi pertolongan. In tansurullah yansurukum. Sekiranya kamu menolong Allah, Allah akan tolong kamu. Sabit aqdamakum, dan Allah akan kukuhkan kaki-kaki kamu, kedudukan kamu. Ni dia orang beriman ni. Dia mungkin tak jadi menteri. Kan? Tapi kisah dia ni menyebabkan apa dia? British takut. British tak balik nak buat main-main. Dan salah satu sebab kenapa negeri-negeri Melayu bersekutu ini ditubuhkan pada tahun 1895 ataupun 96 itu, negeri Melayu bersekutu yang 4 tu, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor kan, memasukkan Pahang sebab nak tanggung hutang Pahang melalui satu federation negeri Melayu bersekutu. Sebab banyak duit habis duk lawan 3 Abdul ni. Duk lawan 3 orang panglima ni. Banyak duit habis. Mati orang ni, mati. Tak payah mati orang ni. Sebab apa? Sebab ini adalah taktik perang gerila. Sebab nak gila tahu di antara mereka ramai pengkhianat. Ada yang pengkhianat. Tak semua orang boleh bangkit. Tetapi hak ni juga disahkan oleh pejuang-pejuang Islam pada hari ini. Di mana? Di Afghanistan. Menumbangkan 2 kuasa dunia. Tuan-tuan tak nampak ke ni?
Dua kuasa dunia. Satu Soviet. 79, 90 keluar. Sebab mula-mula datang naik kuda bodoh saja. Kaldai naik ngek. Apa dah? Kalah. Perang gerila. Amerika masuk. Balik awal juga. Balik lagi tengah malam. Nah, tinggal habis dia punya peralatan tentera dia. Bilion, trilion. Ni, hal yang dia tinggal tu. Tinggal saja tak boleh buat apa. Tak sempat nak buat. Nampak? Itu pun telah diberikan kebenaran oleh Taliban supaya kita bagi masa untuk kamu keluar. Kalau tak ada perjanjian itu kena katuk lama. Nampak? Perjuangan gerila. Yang ini perjuangan di atas apa? Di atas akidah. Kita akidah, kita Islam. Pegang atas Islam lah. Akidah bagi bangsa lain sebagai contoh Vietnam. Dia tidak ada akidah Islam. Dia pegang kepada akidah cinta dia kepada negara dia. Dengan sebab cinta kepada negara dia, dia boleh menghalau Amerika. Cuma kita lebih bermanfaat sebab kita pegang atas Islam. Dia itulah tak dia lah. Betul tak? Kami kazi ke apa ke yang Jepun duk buat tu. Maknanya kita mesti ada satu benda yang kita kena pegang pada satu ketika satu masa. Dan ini dipegang oleh pahlawan-pahlawan kita. Cuma kita sejarah ni tak apa nak tahu sebab apa? Sebab kita tidak dipertontonkan sejarah ni. Kalau tuan-tuan baca buku yang saya baca tu, Tun Mahathir tu dia cerita ketika dia belajar sekolah Inggeris dulu tahun 40-an tu, tak silap saya, sebelum 40-an. Dulu dia diajar sejarah apa? Sejarah raja-raja Inggeris. Sejarah Eropah. Tak ada sejarah ni. Dan sejarah Eropah itu tidak menyebut langsung sejarah Andalus ataupun sejarah Sepanyol yang pernah dikuasai oleh orang Islam. Tak. Dan Tuan Mahathir kata dia tu sendiri rasa hebat Inggeris. Dan dia rasa dia menjadi seorang yang bernasib baik beruntung sebab sekolah Inggeris. Dia rasa lah, dia cerita, mana pengakuan dia betul lah. Perasaan dia ketika itu, rasa dia bergolongan elit. Hanyalah setelah apabila perkembangan seterusnya, barulah dia sedar apabila Inggeris cuba memaksa penerimaan Malaya Union. Masa itu kita nampak Inggeris cuba, dan masa itulah kita nampak kedudukan sultan-sultan kita ada yang sign, ada yang tak sah. Tak sign, dia pun sejarah juga. Kan? Tak perlulah situ, kita berhenti kat situ. Sebab cerita Mak Kilau pun tak ada sebab pasal cerita sultan. Sultan tak tahu mana. Yang cerita dia berkelahi gitu je, betul tak? Nampak? Sebab semuanya dugaan kepada kita. Dugaan kepada orang yang berjuang, dugaan kepada orang yang mempunyai kuasa, dugaan kepada rakyat jelata. Tetapi apabila kita ada satu panduan untuk kita melihat perkembangan-perkembangan ini daripada kacamata yang sebenar, iaitu Al-Quran, sebagaimana yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran sebagai panduan dia, kemudian dia berjaya menguasai Madinah dan menguasai Mekah kembali. Begitu juga orang Islam selepas daripada dia berjaya menguasai dunia. Dan apabila dijajah, orang Islam kembali bangkit dengan Al-Quran. Walaupun tidak ada apa, tetapi insya-Allah dengan berkat keyakinan dia kepada akidah, kepada agama, yang lain itu akan datang. Kebijaksanaan, support, teknik dan sebagainya. Jangan ingat Mak Kilau ni perang pakai kerih je. Dia perang pakai senapang je. Jangan ingat. Sebab itulah last di dalam hikayat Melayu, sejarah Melayu bersebut hantu ni pergi mengambil meriam ke negeri Rom pada ketika itu pada pandangan orang Melayu, dia tak tahu disebut Rom je. Tetapi Rom itu adalah sebenarnya satu kawasan yang telah dikuasai oleh orang Islam, yang memang asalnya nama Rom, kerajaan Rom. Tetapi kerajaan ketika itulah kerajaan Islam. Siapa? Turki lah. Turki yang dah Islam. Kalau kerajaan Rom yang bukan Islam, yang dahulu sebelum daripada Uthmaniyah, kan, takkan dia nak bagi senapang, nak bagi meriam tu ke Melaka? Tak lagi. Tak lagi. Maknanya daripada dulu kita ada rentakanya apa benda, kita ada, tapi tidak dipromot, tidak dikatakan ini adalah hak kita. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada Islam. Dengan Islam insya-Allah kita bina jati diri kita sebagai satu bangsa yang ada akidah,
Tidak menjadi satu kesalahan untuk kita menyebut bangsa, sebab bangsa itu akan mendukung agama. Kecuali kita menjadikan bangsa ini sebagai ideologi dalam perjuangan dengan meninggalkan agama. Itu satu kesalahan lah. Ini yang menyebabkan berlakunya yang dikatakan nasionalisme lah. Yang Nabi tak izinkan. Laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan daripada kalangan kami mereka yang mati di atas dasar asabiyah. Laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Yang menyeru ataupun yang mati di atas dasar asabiyah bukan daripada kalangan kami. Yang mana antumina qaumaka ala zulmi, iaitu kamu menolong saudara kamu yang sebangsa dengan kamu ni di atas kezaliman. Itu prinsip asabiyah. Yang ditentang oleh Islam. Tetapi bangsa yang kuat perlu dibina untuk mendukung Islam. Dan Islam ini memberikan jati diri, makna kepada bangsa Melayu. Banyak perkataan yang tidak ada kosakatanya dalam bahasa Melayu, tetapi terpaksa digunakan dengan mengambil ilmu Islam. Antaranya kalimah adil, tak ada. Kita terpaksa pakai adil. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.